Kita lah ibu bangga lah dengan apa yang kita air ini. Al-Fatihah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam kepada pencinta durian, tanaman durian lah itu. So hari ini saya ingin berceritakan pengalaman macam mana saya boleh berkecimpung mengusahakan tanaman durian ni lah. So dia kebun durian saya ni bermula pada tahun 2018. Sebab-sebab kerana saya jadi minat tu kerana melihat kejayaan rakan-rakan kita yang lebih awal daripada saya mengusahakan tanaman durian. So dari situ datang timbulnya minat saya untuk mengusahakan tanah saya yang kebetulan belum ditanam dengan apa-apa tanaman lagi lah. Tanah tu terbiar. Okay. So jadi sebelum tu saya juga ada saya bawa rakan-rakan lah. Rakan-rakan yang telah berjaya tu menjadikan dia sebagai penasihat saya. Tengok tanah sesuai ke tidak, semuanya lah. Okey, daripada situ bila dia orang mengatakan boleh, jadi saya telah mulakanlah dengan walaupun sebenarnya saya buat berperingkat. Jadi 2018 tu saya dah mula. Jadi saya mula peringkat pertama. Saya mula membersih kawasan ni pada bulan Jun 2018. Jadi pada masa itu juga saya telah beli benih luar lah. Beli benih dalam lebih kurang 20 pokok saja. Dan ada rakan-rakan yang beri benih tu kepada saya kerana ingin menyokong saya memulakan projek ni. So dia orang belilah. Dia orang beri. Okay, jadi yang macam saya kata tadi, saya buat jadi yang beli itulah yang paling tua sekali lah, bermakna 3 tahun. Dan yang saya tanam sendiri itu menggunakan pokok menanti sehingga dinari berusia 2 tahun. Dan ada juga yang saya baru tanam yang bawah setahun. Jadi saya panggilkan ada berperingkat lah tanaman saya. Cabaran saya sebenarnya sangat besar lah untuk saya dalam tempoh 3 tahun ni yang saya tempuh. Bermacam-macam ragam, kena penyakit, pernah saya kena anai-anai. Jadi ialah itu asam garam lah. Kita panggil asam garam dalam kita sebagai petani. Apapun setiap cabaran tu ada jalan mengatasi. Jadi kita perlu berusaha. Termasuklah kita perlu menghadiri kursus dan sebagainya. Bertukar-tukar pendapat pandangan dengan rakan-rakan yang seangkatan dengan kita lah, yang sama-sama terlibat dalam tanaman durian lah. Jadi jangan kita rasa apabila kita buat menghadapi masalah kita buntu. Itu tak boleh. So untuk itu jom kita pergi melawat di alam maya saya punya kebun saya. Walaupun memang tidak besar, tapi untuk kita tengok view bagaimana status selepas 3 tahun. Okey, ni bentuk saya punya design. Ni kita panggil aliran air masuk, dan saya buat kat sini ni di bawah ni ada, saya menggunakan standard block. Jadi sebagai dia tapisan untuk air masuk ke sini, sehingga ini adalah kolam takungan ataupun kolam endapan. Sebagai sisa semua ada masuk kat sini sebelum kita pergi kepada kolam utama kita yang ada di depan ni. Ini dia, ini kolam utama kita. Dan di sini saya ada ternak ikan lah. Saya ada ternak ikan untuk kita menentukan kebersihan air kita, takut diracuni, takut terkena racun. Ada racun kan. Okay, dekat sini juga kita nampak pokok ni ya.
kalau tuan-tuan tengok ni, ini pokok berusia 1 tahun, hampir 1 tahun. Ini perdahanan dia gini. Okey, oleh kerana saya hari ini, sekarang ni saya tengok selain daripada pencipta tanam durian di Malaysia, kami ada juga dilangani ataupun menjadi tontonan rakan kita di Indonesia, juga di sedikit Brunei, Thailand. Jadi saya akan mulai menggunakan dan cuba menggunakan pengalaman saya yang pernah bekerja di Indonesia, iaitu di Bumi Karamajaya di Indonesia, Sumatera dulu yang saya pernah. Mungkin saya akan gunakan pencampuran bahasa Indon untuk memudahkan rakan kita memahami versi pertuturan saya lah akan datang. Okey, ini kita lihat lagi persekitaran. Ini dah semua usia yang 1 tahun saya punya tanaman lah. Ni kalau kita tengok, ni dia dengan pertama sekali yang tanah. Kalau tuan-tuan nampak tanah ni lah, dengan bahagian tu. Ni dia dengan biasanya dengan macam ni tanaman ni agak sudah cukup pemajaan lah. Jadi okey, ni dia. Jadi cabaran tetap ada, mustahil tidak ada cabaran. Apabila kita bermain dengan tanaman yang sangat sukar ni, mencabar kata orang kita punya usaha dan sebagainya. Ini satu contoh dia, ni kecil ya. Kalau kita tengok kat sini pokok ni kecil. Ini dia ada, setiap pokok ni dia ada sejarah dia ada cerita dia. Yang ini pada asalnya kami tanam di tepi kolam. So, jadi dia terbantuk dengan tanah itu, jadi saya pindah kat sini. Ini baru pindah lah. Jadi kita akan tengok perkembangan dia akan datang. Ini salah satu contoh permasalahan. Dia macam-macam masalah. So, jadi kita akan kongsi juga permasalahan yang saya alami itu. Bukan semuanya indah. Ada permasalahan dia. Dan pelbagai yang saya kena tempuh dalam masa yang saya usaha selama 3 tahun setakat ini. So, jadi ada yang subur, ada yang tak subur. Dia macam-macam. Ada yang kita cantum sekali 2 kali tak jadi. So, sebab saya mengamalkan cantuman di kebun jadi itulah dia permasalahan. Okey, yang ni kita tengok pula. Ini lebih subur pula ni. Tengok, kalau tengok batang dia ni baru 1 tahun macam ni. So ini ni kalau pemilik kebun durian kalau macam ni seronok lah. Sudah 1 cekak dah. Tahun dah sampai lebih 1 cekak. Jadi seronok lah. Kita sebagai penanam durian memang seronok. 1 cekak dengan ketinggian dia melebihi 10 kaki. So okey. Dengan pendahanan yang baik, cantik. Kalau kita dahan kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lama. Cantik lah. Okey. So okey, sekejap lagi saya akan bawa tuan-tuan melawat secara maya kebun saya yang berusia 2 tahun. Okey, ini pokok saya yang berusia 2 tahun selepas cantum. Ini dia. Kalau tuan-tuan, ini dia parang cantum. Ini ketinggian dia dalam sekitar 15 ke 20 kaki lah. Jadi saya dah bentuk lah dia punya perdahanan dia yang kita jangka yang produktif. Simpan dahan-dahan yang produktif lah. Jadi ni dia. Okey, sekarang kita berjalan lagi ke saya bawa tuan untuk melawat ke kami ada buat integrasi dengan nenas. Jadi sebelum saya tanam nenas ni dulu saya ada tanam pisang. Masa awal lah, masa permulaan saya ni nak tanam durian ni saya tanam pisang dulu. Lepas 3 ke 4 bulan tu baru saya tanam pokok penati. So jadi ni dia. Memang saya biarkan rumput ni saya biarkan kenapa? Untuk saya moisture, bagi kelembapan pada tanah. Jadi saya hanya menjaga rumput hanya pada pokok yang pada umbi saja. Jadi saya biarkan. Saya sengaja, kalau orang kata nampak semak lah kebun saya. Okey, saya tak nafikan. Tapi mesej yang saya buat, ini dia. Kalau kita lihat pada persekitaran secara jarak jauh. Okey, tuan-tuan boleh tengok dia.
agak uniform. Pokok-pokok dia semua ini agak uniform. Jadi ini yang 2 tahun lah. Kalau kita tengok ini yang semuanya yang 2 tahun. Kiri kanan saya ada tanam nenas MD2. Jadi saya dari segi masalah, dari segi penyakit dan semuanya saya anggap terkawal. Ada, mustahil tak ada penyakit itu kita katakan bohong. Atau ini satu lagi, kalau kita lihat dia punya pembesaran batang dia dah mulai itulah menunjukkan baner. Dah mulai ada baner dia tu. Ini dia baner. So kita rasa bila ada baner ni, pokok ni mulai bersedia untuk proses pramatang lah. Walaupun ini 2 tahun ya. Ini 2 tahun ya. Kita dah nampak mulai pembentukan baner dia. Dan dia punya kulit dia pun pecah-pecah. Ni kulit dia pecah-pecah macam ni kan. So dia dah mulai nak masuk peringkat matang lah, kita panggil. Okey, ini beberapa contoh lah yang saya ada. Di dalam kebun ni juga saya ada 7 klon. Iaitu 8 klon. Satu MK, duri hitam, udang merah, kimpong, teka, buluh kasar merah. Okey. Ini buluh kasar merah ya. Kita ada 5 pokok buluh kasar merah. Ini 1, 2, ini kat depan ni. 3, ni sini ni. Ni pun buluh kasar merah. 4. Ini 4, 5 kat sana. Okey, yang ini duri hitam. Ini duri hitam ya. 2 pokok ni banyak, tapi ini kebetulan saya ada di sinilah. 2. Selain daripada itu, saya ada juga aspal 50. Okey, saya ada aspal 50. Saya pun dah lupa dah apa benda saya sebut tadi. Itu di antara klon-klon yang saya ada lah. Okey, ini dia pokok yang saya usia pada 3 tahun. Dia tak tinggi. Tapi batang dia je lah agak besar. Dah mulai crack. Ini nampak ni lah. Dia tak tinggi ya. Pokok saya tak tinggi sebab kita bentuk penahanan dia. Mungkin sistem pembanyakan saya kot. Dahan dia besar. Dahan ni pun dah, kata orang, jari saya ni bila saya cekat gini dah tak lepas. Mana dia dah 5, 6, 7 inci, 8 inci kot. Dahan buah ni agak menarik lah. So kita simpan dan pendahanan dia pun boleh katakan sangat bagus. Ini 3 tahun ni. Maksudnya walaupun ini dia 3 tahun, dibandingkan dengan yang saya berjalan tadi, yang saya tunjuk 2 tahun, disebabkan oleh sistem, ini adalah benih saya import lah. Saya bagi pemain import. Atau benih yang telah dibuat di nursery, saya buat lagi. Pasal mula-mula saya tanam. Berbandingkan dengan yang saya tunjuk tadi, yang kita katakan, yang saya cantum di ladang. Walaupun dia lewat hampir setahun, tapi dia boleh mengejar. Dia boleh mengejar dan sama. Dan saya sebenarnya amalan saya ni ialah penyematan kos. Yang paling penting sekali ialah cara kita menanam tanaman durian ni dari segi penyematan kos. Itu yang tajuk utama saya lah. Sebab kita tahu ramai orang semua berminat nak tanam durian. Tapi apabila memikirkan kos dan sebagainya, itu dah dia yang menyebabkan jatuh dia punya semangat. Itu saja perkongsian saya sempena ulang tahun ketiga kebun Pokpin Durian Muazzam Shah ni. Semoga diharap pengalaman saya ini dapat memberi inspirasi dan motivasi kepada kepada penanam-penanam baru untuk berusaha dengan lebih bersemangat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.